أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita menyatakan kesyukuran kita yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, kerana dipanjangkan usia kita sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudah pasti apa yang telah kita doakan selepas berlalunya Ramadan pada tahun yang lalu, hinggalah ke saat ia datang semula pada tahun ini, merupakan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ulang-ulang, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, yang telah kita kecapi, yang sebelum kita mendapat nikmat itu kita sanggup mentawajuhkan diri kita kepada Allah, sanggup untuk bersekang mata bagi mencapai apa yang diinginkan. Ramai orang minta untuk mendapat peluang pekerjaan yang baik dalam hidup dia. Bahkan ada yang bernazak, nanti dapat kerja, dapat kenuri. Ada yang bernazak, nanti kalau dapat kerja, dapat gaji. Orang pertama yang akan terima gaji pertama aku ialah ibu dan ayah. Ada yang bernazak, kalau aku boleh menikah, aku nak berubah jadi insan yang baik, nak berusaha untuk mendidik anak-anak menjadi orang yang baik. Dan begitulah keadaan hidup kita bila kita menginginkan sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan doa kita itu sia-sia. Namun persoalannya dan selalunya yang berlaku ialah apa yang kita lakukan bila nikmat itu sampai kepada kita. Yang kita dah sebut-sebut, kata nak buat kenuri tu, kawan nak dengar sampai lah tak makan apa lagi. Tak juga lagu tu. Mak dan ayah duk tunggu-tunggulah bila lah gaji dia nak boleh kat aku sikit. Kerja kat 10 tahun dah. Jadi juga lagu tu. Seolah-olah kita lupakan janji yang telah kita sebut sebelum ini. Begitulah yang sepatutnya kita kena muhasabah apabila peluang diberikan untuk bertemu dengan Ramadan.
sudah pasti doa ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan itu bukan semata-mata hanya ingin hidup dalam bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, tetapi kita minta supaya Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan kerana kesedaran kita yang tinggi bahwasanya mereka yang diberikan peluang bertemu dengan Ramadan dialah yang paling beruntung di dalam dunia ini, kerana Ramadan merupakan salah satu dari syu'abul iman, cabang-cabang iman. Bukankah Nabi SAW pernah menyatakan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu terdapat lebih dari 60 cabang. A'laha, cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, ialah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan Nabi sebut antara cabang-cabang iman yang paling kecil, imatatul adha 'anil tariq, kita boleh untuk mendidik diri kita di saat bertemu dengan perkara yang boleh melukakan orang yang berada di tengah-tengah jalan orang ramai, lalu kita singkirkan benda itu dari jalan, maka itu termasuk dari cabang-cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Maka para ulama memperincikan cabang-cabang iman tersebut yang berjumlah 60 lebih, atau 70 syu'bah, ataupun 70 lebih. Adapun Ramadan maka termasuk di dalam salah satu dari cabang iman, yang bermaksud setiap dari perkara yang merupakan cabang iman, kalaulah diamalkan oleh kita, diambil perhatian oleh kita, maka yang pertama sekali kesannya ialah dapat menjadikan iman kita bertambah. Itu peranan cabang iman. Dan yang keduanya, kalau sekiranya kita lakukan perkara itu kerana atas dasar memahami perkara itu adalah merupakan cabang iman, maka ia merupakan salah satu bukti yang menunjukkan kita orang yang beriman. Maka begitulah Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan, bila dia mai, maka dia nak tunjuk kepada kita sejauh mana kita dapat meraih seluruh cabang-cabang iman yang terdapat dalam Ramadan, sehingga setiap amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan menjadi asbab untuk kita mencapai darajat taqwa yang dijanjikan oleh puasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha mengetahui tentang keadaan iman hamba-hambanya, menganugerahkan Ramadan supaya iman itu dapat ditambah. Dan bila bertambahnya iman, maka di sana kita akan menjadikan jalan keimanan kita itu sebagai sebab untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan dengan Ramadan juga kita boleh mengukur tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat melihat sejauh mana masyarakat kita adalah orang yang benar-benar percaya dan beriman kepada janji Allah, yang mana Ramadan adalah salah satu cabang terbesar di dalam cabang-cabang iman untuk membawa diri kita menjadi golongan yang mendapat ketakwaan sepenuhnya dari berkat puasa Ramadan.
Maka tuan-tuan, salah satu daripada bukti kita ni dah dapat nikmat Ramadan, maka kita nak genggam sungguh-sungguh nikmat Ramadan, maka marilah sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Ramadan. Kita yakin Ramadan adalah bekalan yang sebenarnya bekalan terbesar untuk kita bawa ke akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ganjaran-ganjarannya yang pasti dalam amalan-amalan yang lain. Tolak Ramadan ya. Puasa adalah salah satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak nyatakan berapa yang hambanya dapat, kecuali Allah sembunyikan untuk dipamerkan kepada kita semua apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milik aku. Maknanya manusia berpuasa hanya kerana aku, dan akulah yang selayaknya membalas ganjaran puasa mereka. Tuan-tuan dan sekalian, jadi kita nak genggam nikmat Ramadan ini, sudah pasti kita nak kena gambarkan Ramadan seolah-olah seorang insan yang mulia yang akan bertandang, yang sedang bertandang ke dalam rumah kita pada hari ini. Jadi ingatkah kita bagaimana cara untuk kita menjadi orang yang nak sambut orang yang mulia? Maka begitulah kemuliaan Ramadan. Kita kena mulakan pandangan pertama kita dengan Ramadan dengan mempersiapkan diri kita, khususnya setiap kali datangnya Ramadan, yakni pada malam pertama Ramadan, kita rasa nak sambut Ramadan itu sebelum dia landing mai dekat kita. Maksudnya, kebanyakan orang kita ni pada malam pertama Ramadan mereka akan berpusu-pusu datang ke rumah Allah, nak main masjid kerana nak sembahyang tarawih, nak sembahyang isya berjemaah. Bermula pada jam 8.30 barulah start kereta, start motor keluar pada rumah, main masjid kan. Main masjid, cari parking, orang dah azan semua, kalut-kalut lari-lari komat. Sedangkan detik pertama Ramadan tampil ke rumah kita ialah apabila datangnya waktu maghrib, yang ketika itu waktu pertama, solat pertama yang akan menjadi solat yang berganda dalam bulan Ramadan ialah solat maghrib. Namun yang pastinya waktu maghrib bukan waktu yang didatangi oleh manusia ke rumah Allah. Jadi kesan pada itu boleh kita agak macam ni lah kan. Kalau kita janji dengan kawan nak sampai di tempat dia pukul 7.30, pukul 8.30 baru dia mai sambut kita. Kalau berlaku kat saya lah, saya start motor balik tak apa kan. Janji pukul 7.30, pukul 8.30 dia kata tak apa, kopi tak pergi kan. Cewanya kita kalau sekadar kawan kita ya, baru janji dengan kita nak ambil jam sekian, dia mungkiang, ataupun duk tahu dah kita akan sampai jam sekian, dia buat tak tahu dia main lagi tu. Kita dalam keadaan lapar ke tak kisah, kita dalam keadaan sedih ke tak kisah, yang pentingnya dia kira masa dia. Jadi kalau begitulah yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini, dengan merasakan kehadiran Ramadan pada jam yang sepatutnya dia datang pada waktu maghrib itu, kita abaikan. Kita duk buat macam biasa ya. Isya tak kira lah, baru nak main tarawih, bukan main apa maghrib. Maka seolah-olah kita membiarkan Ramadan datang seorang diri tanpa disambut oleh siapa-siapa, tanpa diraikan oleh siapa-siapa. Maka pandangan pertama Ramadan kepada kita sudah pasti nampaknya meleset dari awal. Kita ada doa supaya dia sampai kat kita, tiba-tiba dia sampai, kita tak perhati pun waktu dia sampai tu, tah kita duduk tang mana lagi. Jadi
eloklah kalau kita sama-sama berusaha untuk mengubah jadual kita dengan Ramadan. Try lah kita ke rumah Allah lebih awal. Kalau petang-petang biasanya kita duduk iftar di rumah, maknanya biarlah hari pertama Ramadan tiap-tiap tahun tu terjadualkan untuk kita tak kalut nak makan apa dah, pasal memang kita tak puasa lagi, dan jomlah ke rumah Allah sebelum maghrib dengan niat, ya Allah, hari ni aku datang untuk sambut Ramadan yang bertandang kepada aku pada hari ini. Oleh kerana detik pertama itulah Nabi SAW pernah menyatakan di dalam hadis, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatinu wa maradatul jin." Detik pertama masuk saja malam Ramadan pertama tu, Allah kurniakan kepada umat Islam dengan anugerahnya yang hebat. Yang pertama sekali, Allah tambat semua syaitan dengan ketua-ketua jin yang jahat. Kan? Cuba kita bayangkan tengok. Cuba kita bayangkan tengok. Contoh hidup di negeri Kedah, bagi contoh, kan? Tiba-tiba MB kata, Kedah ni satu-satu negeri yang telah berjaya untuk memenjarakan semua penjenayah. Takatlah ni Kedah tak ada penjenayah seorang pun kelewat tahun-tahun. Agak-agak negeri Kedah ni termasuk dalam negeri yang paling aman dalam dunia. Bila jalan penjenayah semua duduk dalam, kan? Begitulah gambarannya bila Allah arahkan supaya semua syaitan-syaitan ini ditangkap, jin-jin jahat ni dibelenggu. Kerana selama ini sebenarnya ramai di kalangan kita tak sedar bahawasanya kita semua sedang dipenjarakan hawa nafsu kita, kerana dengan bantuan jin syaitan yang duk hasut kita hari-hari inilah, yang kita duk fikir macam-macam nak buat ni, nak buat ni, sehingga banyak sebenarnya masa kita yang sepatutnya kita kena habiskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhabis untuk benda-benda yang tak sepatutnya. Baik, malam pertama Ramadan Allah tangkaplah jin, Allah tangkap syaitan, supaya tidak ada lagi alasan kepada manusia, aku malas, kan, payah tu, syaitan duk kacau aku kan. Ada orang beri alasan, aku tak berani pergi masjid, saya lalu kok kubur hantu, kan? Gitulah, kan. Kita bukan nak abak kata jin hantu tak ada bulan puasa ni, tak tahulah benda tu, dia hidup dengan rumah kita jin-jin ni pun. Tapi secara simboliknya Allah Subhanahu Wa Taala telah membantu keadaan perjuangan kita dalam Ramadan, sehingga tidak ada unsur luaran yang mengganggu kerja buat kita dalam Ramadan. Ulunlah buat, tak tahu ada fikirlah kita dalam hati kita ni yang sebelum ni hitam dengan pelbagai, inilah bulan yang kita nak bersih, kerana makhluk yang begitu berusaha nak menyesatkan kita hari ini telah dipenjarakan, dilempar jauh-jauh daripada alam manusia, supaya manusia bebas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu walaupun jin dan syaitan tidak mampu untuk memaksa manusia melakukan kejahatan, tetapi disebabkan 11 bulan kita duk isi perut kita dengan macam-macam, duk tengok macam-macam, duk dengar macam-macam, maka faktor yang jin dan syaitan boleh rapat dengan manusia ni ialah kerana benda-benda syubhat yang banyak berada dalam badan kita. Maka ambillah peluang bermula pada malam pertama Ramadan sehingga 30 Ramadan, jin dan syaitan tidak lagi dapat mengganggu manusia, dan Allah halang kekuatan yang ada pada mereka untuk memudahkan manusia melakukan ibadat kepadanya. Beruntunglah umat Nabi Muhammad SAW ni yang sentiasa diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW,
supaya mereka semua dapat melihat betapa hebatnya anugerah terindah dengan bulan Ramadan ini. Yang kedua, Nabi nyatakan wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Masuk saja malam mula Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya ditutup pintu-pintu neraka sehingga tak ada satu pintu pun yang terbuka. Masya Allah, manusia yang selama ini menjadikan diri mereka sentiasa hampir dengan jurang neraka, Allah tutup pintu neraka sebagai tanda betapa pada bulan yang besar ini Allah tak mau untuk mencampakkan seorang pun hambanya dalam tempat yang sangat dahsyat itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Bagaimana Allah nyatakan kepada para sahabat Al-Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj, yang sebelum itu berada dalam keadaan jahiliyah, berperang sesama mereka selama beratus tahun. Sesungguhnya kamu telah berada di tepi jurang api neraka, maka Allah yang selamatkan kamu. Maka kita selaku umat Islam kena ambil peluang, kerana bulan Ramadan merupakan bulan membebaskan diri dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap malam bila kita dengar imam membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, aminkan doa itu dari lubuk hati kita, kerana memang nama-nama kita yang sebenarnya telah terdapat dalam list senarai penghuni neraka akan dipadamkan nama itu dengan berkat bulan Ramadan yang Allah tunjuk kepada umat Islam supaya mereka sama-sama menyelamatkan diri dari api neraka itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan. Yang ketiga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Masuk malam mula Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dibuka pintu-pintu syurga dan tidak akan ditutup walaupun satu pintu dari pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Hembusan bayu syurga itu sebenarnya bertiup sepanjang bulan Ramadan untuk kita rasai betapa hebatnya anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad, sehingga bulan Ramadan adalah bulan untuk kita merasai bahwasanya syurga Allah Subhanahu wa taala sedang terbuka luas untuk menanti kita semua. Dalam hadis yang lain Nabi kata ada 5 anugerah yang umat aku diberikan dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Salah satu daripada anugerah itu, tuan-tuan, apabila tibanya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada syurga, hai syurga, berhiaslah kamu. Dahlah pintu syurga dibuka lalu ni. Kemudian syurga itu dihias. Masya Allah, bila sebut kata perhiasan syurga, kita ni kalau dapat seketui saja batu permata dalam syurga, hak turun mai ke bumi ni dapat kita insan yang paling kaya dalam dunia ni. Tak tahu nak habaq nilai dia berapa, pasal benda dalam syurga ni benda mata tak pernah tengok, benda telinga tak pernah dengar, dan benda yang tak pernah terlintas di benak hati manusia. Tapi bila kata syurga ni berhias, Masya Allah, hiasan itu merupakan hiasan yang cukup sempurna. Kata Allah kepada syurga, berhiaslah kamu, kerana hampir-hampir hambaku kehabisan bekalan dan mereka akan datang mengunjungi kamu selepas ini. Tak sabar-sabar sebenarnya syurga tu duk tunggu kita. Kita pun sebenarnya tak sabar nak masuk syurga. Kalau boleh
mati nak masuk syurga terus. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadilannya tahan kita tu. Pasal apa? Pasal kalau semua orang mati belum masuk syurga dulu, tak sabar semua orang nak mati ya. Kan? Jadi biar kita masuk serentak. Hak hidup ni dia buat kerja masa dia hidup dulu. Lepas tu nanti kita akan saksikan sama-sama betapa indahnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat syurga itu sebenarnya sedang dirasakan oleh seluruh orang yang berpuasa. Salah satunya diberikan haruman kasturi kepada orang yang berpuasa hasil dari bau mulut kesan puasanya itu. Bau kasturi ini adalah bau yang keluar daripada mulut nafas setiap ahli syurga yang akan dirasai oleh semua ahli-ahli syurga kelak nanti. Bukan maksud saya lagi ada hadapi hambui pula nafas dia tak tepuk tangan bau. Dia kata tak ada bau kasturi apa tuan-tuan kan. Ni cerita ni semua wayang ya. Itu realiti yang Allah hijabkan sementara kepada kita. Nak habaq kalau kita puasa, kalau kita bau mulut kawan, orang bau mulut kita, nak sedih apa? Masing-masing semua sebenarnya mendapat nikmat berada dalam syurga. Yang keduanya, nak suruh kita rasa megah. Memang kita sendiri pun tak apa suka bau mulut sangat ni, tapi bila kita junjung tinggi perintah Allah, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan yang terbaik kepada kita. Kan kebaikan itu dapat kita tengok apabila kita bertemu dengannya suatu ketika nanti. Yang keempat, bila masuk saja malam pertama Ramadan tuan-tuan, wa yunadi munadin kulla lailah, maka Allah lantik seorang penyeru yang akan berseru pada setiap malam di bulan Ramadan. Apa ucapan malaikat yang menyeru manusia itu? Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang inginkan kebaikan, jom tampillah kamu sama-sama pulun buat baik. Dan wahai orang yang sedang melakukan kejahatan, berhentilah dari melakukan kejahatan. Maknanya peluang kita bertemu dengan bulan Ramadan ni, kita boleh upgrade ibadat kita dan kita boleh set, kalau boleh, apa benda baru aku nak buat bila aku bertemu dengan Ramadan kali ini. Boleh tak kita upgrade Quran kita? Quran khatam beberapa kali itu cerita lain. Upgrade macam mana kita baca Quran, tartil ke, melelong ke, teruk ke, elok ke, upgrade. Biarlah kita menjadi golongan yang setiap kali bertemu dengan Ramadan, suara menyeru untuk kita buat baik itu terngiang-ngiang di kepala kita. Hai orang nak buat baik, jom. Mana jom tu? Ringankan badan kita untuk mengaji bagi banyak. Semangatkan diri kita untuk baca Quran bagi banyak. Pernah saya dengar cerita daripada bekas mufti dari Kedah, yang ceritakan bagaimana dia berjumpa dengan seorang pakcik ni. Pakcik ni Masya Allah duduk jauh, duduk di Baling. Walaupun dia duduk di Baling, tapi semangat dia nak hidupkan bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia sanggup pergi sembahyang tarawih di Masjid Zahid. Masjid Zahid ni kita pun tahu satu masjid dalam negeri Kedah ni yang top Ramadannya tarawih 30 juzuk. Tiap malam sejuzuk, 20 rakaat. Dia sanggup mai kerana dia nak kejar ganjaran dapat khatam Quran dalam solat sekali. Alhamdulillah dia mai jauh. Yang seronoknya habis tarawih tak balik, kan? Rupanya dia duduk bertadarus pula dengan kumpulan tadarus di Masjid Zahir sampai dia berjaya untuk membaca sehari juzuk dah khatam Quran dengan kumpulan yang berada di situ. Bermakna dia dah khatam dah 2 kali Quran sepanjang Ramadan.
sekali dalam sembahyang, sekali secara bertadarus. Besar ni tuan-tuan. Pahala kita baca Quran dalam sembahyang, pahala kita baca Quran secara berjemaah, sudah pasti lebih besar daripada ganjaran pahala kita baca jumlah ayat yang sama. 4,326 ayat tu kita baca dalam sembahyang, dia tak sama dengan kita baca luar sembahyang. Hak baca luar sembahyang dalam keadaan bertadarus, maka tak sama dengan keadaan kita baca Quran secara seorang. Tu pun dia tahu dia dapat pahala banyak. Dia balik rumah dekat-dekat dengan surah, kan, dia rehat, dia pulun pula baca Quran seorang diri sampai khatam. Dia berjaya tuan-tuan untuk setiap kali Ramadan dia khatam Quran sebanyak 3 kali. Masya Allah. Yang ni tuan-tuan, kita nak angkat tangan pun malu. Kita tak tahu khatam kita tu berapa kali. Berapa kali tu pula kita tak tahu setara mana grade kita baca Quran. Yang pentingnya tiap-tiap kali bertemu dengan Ramadan, jadikan suara yang menyeru itu seolah-olah kita dengar telinga kita. Wahai orang yang nak buat baik, jom. Wahai orang yang buat jahat, berhenti. Samalah keadaan kita yang selalu melakukan salah, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letaklah keazaman dalam diri, ya Allah, berkat aku bertemu dengan Ramadan ni, ya Allah, jadikan aku orang yang boleh tutup pintu hati aku ini untuk tidak melakukan dan mengulangi salah dan dosa yang sama sebagaimana aku lakukan sebelum ini. Betul lah doa yang Quran ajak kepada kita, untuk kita bukan setakat menjadi seorang mukmin yang suka melakukan benda-benda yang membawa kita kepada keimanan, tapi pada masa yang sama kita kena minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup pintu dan jalan yang boleh membawa kita kepada kemaksiatan. Yang disebut dalam surah Al-Hujurat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencintakan keimanan dalam hati orang yang beriman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah membencikan dalam hati orang beriman itu penyakit kufur, penyakit fasik, dan penyakit melakukan dosa. Maka bila seimbang dalam diri seorang mukmin, baik dia buat, jahat dia berhenti, maka itulah tahap keimanan yang paling besar. Hak ada lah ni, baik buat, jahat buat. Ada kita tu kan, kita buat baik ni tapi hak jahat tu tak payah. Dalam kita dua azam tak mau dia mai, tu macam mana? Tu semua keseimbangan iman yang kita nak kena ambil daripada semangat Ramadan, supaya Ramadan telah menutup segala pintu-pintu kejahatan. Dengan ditutup kepala orang jahat, yang syaitan dan jin, maka ambillah peluang untuk kita berubah menjadi orang yang menjadikan Ramadan sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut dalam hadis yang sama yang terakhirnya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan pada malam pertama Ramadan itu telah bermula proses Allah Subhanahu Wa Taala memilih hamba-hambanya untuk dibebaskan leher-leher mereka dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rupa-rupanya bukan itu cuma berlaku pada malam Lailatul Qadar, wa dzalika kullu lailah. Pembebasan Allah itu berlaku pada setiap malam di bulan-bulan Ramadan. Karena itulah tiap-tiap kali kita sembahyang witir, habis sembahyang witir, ulama dah susun doa khas kepada kita, supaya kita dapat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran utaqa'u minan nar ini kita akan dapat. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah, bebaskan leher-leher kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Karena kita tahu, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebaskan kita dari api nerakanya, tidak ada lagi jalan yang lain kecuali kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
agar dibebaskan dari api neraka. Tuan-tuan, jadi kita nak kena menjadikan peluang bila kita dapat bertemu dengan Ramadan, kita nak ambil kelebihan-kelebihan Ramadan ni, dan kita nak push diri kita supaya kita sentiasa berusaha menjadi orang yang baik. Ambil pula semangat dalam bulan Ramadan ni, kita tengok semua pintu-pintu kebaikan terbuka luas. Ramai orang nak bersedekahnya, ramai orang nak melakukan kebaikan dengan menjamu makannya, ramai orang cari anak yatim untuk bantu, ramai orang tanya ada asnah-asnah dalam qaryah Ustaz. Semua tu sebagai tanda betapa besarnya rahmat Ramadan, dan tiap-tiap perbuatan itu sebenarnya adalah jalan-jalan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah dengan kita memberi makan kepada orang di dalam bulan Ramadan. Betullah kita tak saya tanyalah siapa paling banyak pahala bagi makan ke orang bulan Ramadan, tapi cuba try kita set supaya setiap hari ada di sana saham-saham kita untuk cuba masuk dalam golongan yang nak bebas diri pada neraka ni, walaupun dengan seteguk ayak yang kita berikan kepada orang lain. Teringat saya dalam satu kisah hadis yang menceritakan tentang peristiwa di hari kiamat. Dalam hadis tu disebut tentang kisah apabila berlakunya kiamat dan semua manusia akan berada dalam saf masing-masing. Jadi kebetulan orang mukmin ni, sebelum dia bergerak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, geng hak nak masuk neraka tu kena lintas depan geng orang mukmin ni. Lintas. Jadi bila dia berdiri tengok kawan-kawan dia jalan nak masuk dalam neraka tu, tiba-tiba dia ternampak salah seorang yang berjalan nak masuk dalam neraka tu, seorang yang dia kenali semasa di dunia. Lalu akhirnya dia minta malaikat supaya tahan kawan tu, stop dia tak. Akhirnya malaikat pun panggil hamba Allah yang berjalan nak menuju ke neraka tu. Disebabkan insan ni yang telah diputuskan untuk masuk syurga tu, dia kenal kawan hak nak berjalan masuk neraka. Bila panggil-panggil, tanya-tanya balik, kawan yang nak berjalan ke neraka ni tanya, kenal saya ke? Kata kawan hak panggil dia ni, kenal. Kenal. Tuan ingat tak, suatu ketika dulu di dunia, Tuan pernah berikan segelas minuman kepada saya yang dahaga ketika itu. Alhamdulillah, berkat Tuan bantu saya tu, alhamdulillah saya hidup sampai hari ini, saya dicalonkan masuk syurga. Ni pasal apa Tuan nak kena masuk neraka? Kan? Buat macam mana kata amal aku hak lain tak elok banyak. Lalu akhirnya pemuda lelaki tadi meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lelaki inilah yang telah memberi minum kepada saya di dunia dulu, maka tolong lepaskan dia dari neraka-Mu ya Allah. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala persilakan lelaki yang nak masuk syurga tadi, wahai mukmin, peganglah tangan sahabat kamu ini dan bawalah dia masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan kamu. Berkat apa tuan-tuan? Berkat memberi makan dan minum di dunia. Ini adalah satu daripada anugerah Ramadan yang menjadi asbab untuk kita semua dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setakat itu yang mampu saya sampaikan pada hari ini. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita bertemu semula. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah merupakan kelemahan dari saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.